Jadi kalau saya sebut tadi, doktor, pelbagai cabaran yang dihadapi oleh para ibu. Ramai yang merasakan mereka ini gagal ataupun rasa kecewa apabila tidak dapat menyusukan anak dengan sempurna. Pelbagai permasalahan yang mungkin mereka hadapi. Jadi boleh doktor berikan beberapa contoh antara cabaran yang boleh dihadapi oleh ibu dan jika mereka menghadapinya, ini adalah normal sebenarnya. Okey. So, macam saya cakap tadi, breastfeeding ni dia bukannya comes naturally kepada semua orang. Semua orang ingat benda tu patutnya saya tahu macam nak buat. Bila kita nak menyusu tu sebenarnya yang kena belajar kita dan baby. So, jangan risau kalau kita struggle sebab ramai orang sebenarnya luar tu struggle juga. Dan kena cari bantuan. So, antara cabaran-cabaran yang boleh mereka dapat bila menyusukan ni, antaranya ialah masalah dengan dia punya nipple sendiri. Nipple dekat breast tu sendiri. So kita ada macam-macam bentuk nipple. So nipple kita ada macam-macam bentuk. Dia ada bentuk yang biasa terkeluar macam ni. This is the normal nipple. Kebanyakan perempuan ada yang macam ni, senang untuk menyusu. So kalau yang kita kata naturally senang menyusu bila dia punya nipple macam ni. Kalau ada sesetengah orang dia flat nipple, so dia masuk ke dalam macam ni. So dia tak ada langsung nipple tu. Baby sepatutnya bukan nipple feeding. Memang kita kata kena breast feeding. Maksudnya dia kena ambil semua breast. Tapi nipple ni dia jadi guide. Bila dia masuk dalam mulut, nipple ni akan jadi guide untuk baby tu tahu nak buka mulut. Bila dia tak ada nipple, dia cari, dia tak jumpa. Sudah tak ada panduan untuk bayi. Dia tercari-cari nanti. Dia tercari-cari, so dia tak boleh nak latch. Bila dia tak boleh nak latch, dia jadi susah. Ada orang inverted nipple, maksudnya ini lagi masuk ke dalam. Langsung tak ada, bukan saja flat, langsung masuk ke dalam. So ini antara cabaran-cabaran yang selalunya saya tengok yang paling susah ialah inilah bila mak ada inverted nipple. Kalau dua-dua belah, jadi lagi susah, tak boleh nak menyusu. So antara solution untuk inverted nipple atau flat nipple ni sama ada masa dia tengah mengandung kita minta dia pumpkan. So dia pump aja dia punya breast untuk keluarkan benda ni masa tengah mengandung. Yes. So itu persiapan awal yang kita boleh buat bagi orang yang flat nipple or inverted nipple. Kita kena pasti dahululah. Yes. Jadi orang sebenarnya mak-mak bila kita tengah mengandung, especially anak pertama, check nipple kita jenis macam mana. Kalau memang kita tak ada nipple yang terkeluar macam ni, kita ada flat or inverted nipple. So dia ada sama ada guna pump susu biasa ataupun kita boleh beli ada alat dia letak kat nipple aja untuk sedut keluar. Oh, okey. Itu untuk preparation untuk nipple kita lah. Lagi satu, kadang-kadang ada masalah crack nipple. Okey, ini nipple yang biasa, normal, salah latch. Bila latch tak betul, latch tak dalam, kita panggil tak deep latch. So dia hanya duduk dekat sini je. Bila dia baby minum, dia melekat dekat baby punya, dekat mak punya breast, dekat belah nipple sahaja. Dan dia akan menyebabkan crack nipple. Akan terjadi luka-luka. Luka, kadang-kadang terkoyak isi. Okey. Memang sakit. Memang sakit. So kalau kita nak tahu kita ada masalah crack nipple ke tak, bila baby lekat, mula-mula mungkin sakit sikit, tapi lama-lama dia hilang. Kalau tak hilang, maksudnya latch kita salah. Bila latch kita salah, maksudnya kita kena buka balik, masukkan balik. Kita kena belajar cara yang betul. Sebab kadang-kadang baby dia masuk into habit. Dia jadi habit untuk lekat kat sini je. Dia tak nak masuk dalam-dalam. Jadi dia akan sakitkan pada mak lah. Siapa mak yang ada crack nipple, dia kena beli nipple cream. So caranya bukan berhenti terus daripada menyusu. Beli nipple cream, kita pump, kita guna breast lagi satu dulu. Tapi breast ni kena pump sentiasa. Sebab kalau tidak, susu berkurang. Dan pump itu bermula dari sejak kita melahirkan anak. Kita boleh pump terus dari hospital dah boleh start dah. Okey, so kalau pump jangan start daripada hospital sebab kita akan rasa stres sebab kolostrum tak akan keluar banyak. So 3 hari pertama memang saya kata jangan pump dulu sebab memang kita tak akan dapat banyak. Apa yang dia kena buat ialah normal hand massage. Hand massage dia akan keluarkan kolostrum. Tapi lepas hari ketiga susu dah keluar, tolong guna pump. Jadi apabila kita dah ada anak, dah melahirkan anak, tak nak latch, susu mungkin tak keluar, apakah bentuk bantuan yang lain yang boleh kita dapatkan, doktor? Okey. So sebenarnya kita ada kalau ni kita ada lactation consultant. Lactation consultant kita boleh cari. Diorang memang ada. Diorang akan bagi so that you boleh pergi jumpa dia. Dia akan tengok macam mana you latchkan baby dan dia akan ajar cara sebab breastfeeding ni practical. Sangat difficult kalau you tengok video saja untuk tahu macam mana nak buat dan nak tahu apa masalah you sebenarnya. So you boleh belajar melalui video
Tapi selalunya kalau you dah menghadapi masalah tu, maksudnya you dah belajar tapi still masih tak betul. So bila you feeding, you rasa sakit lagi ni ataupun masih pecah-pecah. Kenapa? So kalau terasa memang tak boleh nak ni, kena cari lactation consultant ataupun ada je dekat hospital-hospital kita ada lactation nurse. Lactation nurse dia boleh ajar. Dia akan duduk dan tengok macam mana kita latchkan. Kalau salah dia akan suruh kita keluarkan balik, pasang balik. Jadi kita jangan malulah untuk mendapatkan bantuan. Betul. Kerana perkara ini juga perlukan praktis untuk para ibu untuk menyempurnakan cara mereka memberikan susu badan kepada anak.